Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya di malam percutian minggu ini. Ini ujung minggu ni panjang cutinya saudara ya. Apa khabar saudara Ismail Abu Hassan? Apakah saudara berada di kampung ataupun di rumah? Setan kuning. Saudara ada di mana sekarang ni? Saudara tak cuti ke? Orang cuti panjang ni. Saudara Hafiz Wan Basirun, Izzuddin, Afif Rozi, Zamari LC, begitu juga dengan saudara Khairul Paklang. Tak ada cuti ke? Masih duduk di rumah atau ke mana saudara hujung minggu ini? Saudara A.K. Roy, Syah Ibrahim, Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Syam Osman, 4 Pelangkring, saudara Muhammad Adrin Aziz, Haji Azhar Manaf, Juriah Yunus, apa khabar puan? Saya perlukan daripada anda cuma like and share. Bila saya tengok like and share tu banyak naik, timbul itu semangat saya. Apa khabar Yan? IR Sofian, sahabat saya Insinyur Sofian. Moga bahagia bersama keluarganya. Rawatlah cinta kasih bersama anak-anak saudara ya. Dan keluarga bahagia. Saudara Ahmad Dali, saudara Puan Hamidah Eda, Thomas Tan, how are you? Saudara Muhammad Firdaus, Muhammad Razali Mustafa, Ram Singh, ini sahabat kita yang baru muncul ni. Saudara Akira Tajul, Waalaikumsalam, salam perjuangan ya. Saudara Akira, saudara Haji Pa daripada Tafiz Abdul Rahman, terima kasih. Okey, wassalam. Selamat hari jadi ya Tuan Haji Pa. Tuan Haji Pa hari ini meraihkan hari ulang tahun kelahirannya. Doa saya agar anda sentiasa sukses. Nur Maria, Alim Agus, Muhammad Aziz, Muhammad Ari Ayah, Wak Sukimin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf ya Pak Cok. Kadang-kadang dalam keadaan begini ramai sangat yang muncul laju. Sebab saya terpaksa juga memberi pencerahan malam ni. Banyak perkara yang nak kita bincangkan kalau ada kesempatan saudara ya. Baik, seperti biasa saya harus memberi pencerahan kedudukan COVID-19 di negara kita hari ini saudara ya. Hari ini tanggal 5 November 2021, hari yang amat mulia iaitu hari Jumaat. Dan hari ini genaplah 596 hari virus corona melanda negara kita dan belum ada tanda-tanda ia untuk diputuskan. Kerana hari ini ada pengurangan semalam 5,713 tapi hari ini 4,922. Rindu sangatlah nak melaporkan takat 2-300. Ini masih lagi 4,922. Harapan saya tiadalah kenaikan besok. Kerana jumlah keseluruhan sudah 2,497,265 warga kita yang terkumpul, yang disapa oleh virus corona. Dan kematian setakat semalam adalah 64 orang. Jumlahnya sudah pun 29,000 lebih. Tak tahulah saya bila sebut tentang virus corona ni saya menghela nafas saudara. Dan untuk 3 hari ini saudara, daripada 5 hari ya saudara, untuk bulan November ini sudah 25,623 jangkitan di seluruh negara saudara. Saya mendapat dapatan kenyataan daripada Kementerian Kesihatan. Katanya bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan dan mereka menggesa data yang lebih lengkap lagi terinci daripada syarikat biotech barat di India untuk meneliti permohonan syarikat tersebut bagi kelulusan penggunaan kecemasan bagi vaksin COVID-19 buatannya. Rupanya di India sudah pun mereka mencipta vaksin, tapi WHO masih lagi belum memberi kelulusan. Jadi ini bukan Kementerian Kesihatan rupanya saudara, ini adalah ciapan Twitter daripada WHO yang mengatakan mereka tidak akan mengambil jalan mudah dalam membuat keputusan. Jadi Bharat Biotech membangunkan Covaxin dengan kajian dijalankan di India. Mereka sudah mula berkongsi data dengan WHO sejak awal Julai lalu. Dinyatakan bahawa menurut laporannya vaksin tersebut menunjukkan 78% kadar keberkesanannya. Jadi bagaimanapun tanpa kelulusan daripada WHO, Covaxin kalau diambil dengan 2 dos tidak akan diterima sebagai vaksin yang sah untuk digunakan di seluruh dunia. Dan ini semua akan menyukarkan beberapa perkara termasuklah perjalanan rentas negeri. Setakat ini 11% atau lebih 10%
rakyat India sudah menerima suntikan Covaxin menerusi perkongsian ringkas di Twitter. Jadi WHO memaklumkan pihaknya sedang menunggu satu lagi maklumat tambahan daripada syarikat tersebut. Ini cucu saya nak masuk. Dia lain tak adalah mengintai dia. Inilah cucu saya, cucu kesayangan. Tiap-tiap malam bila saya buat pencerahan dia hadir. Namanya ni Kamal Amirul Al-Fayad. Mudah-mudahan dia boleh kaya macam Al-Fayad saudara. Itulah saudara apa ini laporan yang sempat saya berikan berhubung dengan COVID. Dan sekarang kita masuk sedikit, minta sedikit waktu. Saudara boleh minum kopi ya, Ariel Awi bersama sejiwa, Razali Ibrahim, Wan Rohana, Syarul Safian. Minum kopi dulu sebab ini kita masuk e-commerce ya saudara. Jadi saudara yang mahu mewawarkan produk saudara, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Dan juga untuk menyusun jadual saya kena petang besok seperti biasa, hari Sabtu jam 4.30. Jangan lupa saudara, saya akan bersiaran jam 4.30 petang. Besok dalam Labun Secangkir Kopi. Ke mana saya pergi besok? Sama-sama kita tunggu ya saudara. Kalau berhubung dengan Al-Azhar 011-330-41241. Jangan lupa bakurnya, wangi-wangian. Wangian bakur ini adalah yang disukai oleh malaikat dan dibenci oleh syaitan. Juga jangan lupa rendang tok dan baru bedal hasil ibunya. Saudara Iman Aisyah, sebagai warga emas Datuk, saya dah selesai divaksin. Saya divaksin Sinovac. KMM memanggil saya untuk ambil vaksin penggalak. Memanglah begitu keadaannya ya. Saya pun tak tahu. Ngerilah bila nak cucuk lagi tu. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk anda ataupun menyusun jadual saya untuk hadir ke tempat anda. Siti Farehah boleh anda hubungi di talian 017-711-4300. Kalau berhubungan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Juga jangan lupa ini untuk saudara yang tinggal di Lembah Kelang. Untuk mendapat buah-buahan yang segar, hubungi Syauqi daripada syarikat Kizinis yang membekalkan buah-buahan segar daripada luar negeri. Harganya di bawah pasaran dan terus dihantar ke rumah anda tanpa perlu anda ke pasar. Hubungi Saudara Syauqi 012-357-5703. Ingat saudara, banyak buah cherry, kiwi, anggur, apple, rangup-rangup belaka dan manis-manis saudara. Tidak saya lupa malam ini, jangan lupa saudara, sahabat kita Saudara Zul daripada Tokoh Jamu Kemaman. Cik Zul kita ni anda boleh hubungi di talian 019-917-0449. 019-917-0449. Malam ni produknya yang ingin saya beri pencerahan adalah tonik mayang sari, iaitu minyak rambut ekstrak daripada buah keras. Ia bertujuan untuk menghitamkan rambut dan mengatasi masalah uban, melebatkan dan meluruskan rambut, memberi nutrisi dan menguatkan akar rambut, merawat masalah rambut kering, yang bercabang, yang rosak, dan juga kelememur. Saya tak ada pun, saya tak ada kelememur bila pakai tonik mayang sari. Ini untuk melebat rambut ya. Ia juga menggalakkan pertumbuhan dan menyuburkan rambut, mengandungi aromaterapi untuk menghilangkan stres, sesuai untuk seisi keluarga. Saudara boleh hubungi dengan Saudara Zul di talian 019-917-0449, Tokoh Jamu Kemaman. Dari Kemaman juga tidak lupa, ini penghasilan daripada keluaran Tafiz Ar-Rahman di Kemasik, di Kemaman saudara, iaitu air rebusan daun durian Belanda. Saya tak dapat kiriman produk tu, saya tak dapat nak tunjuk lah. Tapi saya melihat gambar yang dihantar. Saya tak reti nak masukkan gambar tu. Itu masalah saya. Air rebusan daun durian Belanda ini adalah untuk menurunkan kadar gula dalam badan. Ini produk daripada anak-anak Tafiz kita. Itu produk keluaran Tafiz Ar-Rahman di Kemasik. Kemudian ia juga menstabilkan darah, mengawal darah tinggi, mengurangkan risiko kanser. Anda boleh dapatkan produk ini daripada Tuan Haji Pa yang menjaga, mengendalikan Tafiz Ar-Rahman di Kemasik. Tuan Haji Pa boleh saudara hubungi di talian 010-368-5025.
010-368-5025. Usai e-commerce, kita masuk tazkirah singkat. Ya, saudara. Kerana dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, genggaman Allah SWT, kalian tidak dapat masuk syurga sehingga kalian beriman, dan kalian belum disebut beriman hingga kalian saling mencintai antara satu sama lain di kalangan umat muslimin. Ya? Jadi maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang kalian lakukan agar kalian akan saling mencintai, iaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi bila kita bertemu sama umat Islam, jangan lupa mengungkapkan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara. Kemudian dari ini hadis sahih, saudara, daripada hadis Muslim. Kemudian dari Abu Yusuf, iaitu Abdullah ibni Salam, dia berkata, aku mendengar juga bahawa baginda Rasulullah bersabda, duhai sekalian manusia, sebarkan salam dan berilah makanan, hubungkanlah sanak keluarga dan dirikan solat ketika orang-orang sedang tidur. Nescaya kalian akan masuk syurga dengan selamat. Jadi orang tengah tidur tu ni apa, solat, kita solat, mengadakan solat apa ini malam, saudara. Itu yang digalakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah hadis daripada At-Tirmizi yang mengatakan bahawa ini adalah hadis sahih. Dan saudara, itulah tazkirah pendek kita hari ini. Kita masuk dalam ruangan mutiara kata. Hari ini Cikgu Ibil dia tak dapat hantar kiriman pada saya, mungkin beliau sibuk dengan cuti di Pavalinya. Saudara Ibil, saudara mungkin makan tosi, terlupa nak hantar apa-apa mutiara kata. Bagaimanapun dalam mutiara kata kita hari ini, saudara, ingatlah saudara, bahawa di sudut mata itu seringkali adanya fitnah. Di sudut mata itu seringkali adanya fitnah. Ada nafsu dan cetusan iri hati. Kerana kita tidak mampu menutup anak mata kita yang sentiasa liar melihat gambaran kehidupan. Oleh itu, alihkanlah pandanganmu ke hadapan tanpa mengerling kiri dan kanan. Kadang-kadang benda yang tak elok tu, kiri dan kanan tu, lebih baik kita teruskan menghadap terus pandangan kita. Ya saudara, jagalah anak mata saudara. Jagalah mata anda daripada melihat segala kemungkaran itu. Sambil beristighfar kepada Allah SWT. Itulah tazkirah singkat saya, saudara Maziah Cik Mat, apa khabar puan? Maznah Cik Mat, saudara Irwan, Ahmad Yusof, saudara Mak Khairul Kamarudin, ini daripada Instagram, saudara. Saudara Harun Mahmud, apa khabar saudara? Saudara Puan Hamzah Darham, saudara Adam Ros, salam Datuk, macam mana orang Singapura nak tampak order air durian Belanda buatan anak Tafiz? Itulah saya kata tadi, hubungi Cik pada Tuan Haji Pak 010-368-5025. Saya tak tahu macam mana nak masukkan. Ini masalah saya ni. I'm about a bit stonage. Tak berapa pakar menggunakan ini. Sebab itu kadang-kadang bila orang hack saya punya live, saya pun diam, tak boleh nak buat apa saudara. Saya bukanlah pakar. Jadi boleh hubungi Tuan Haji Pak 010-368-5025. Puan, sila hubungi beliau. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari simpanan wang pekerja KWSP RM10,000. Dapat tak dapat, kita harus berbicara soal ini saudara, tanpa jembung, tanpa henti. Kita menuntut agar adanya pemberian moratorium oleh pihak bank kepada peminjam selama 6 bulan ta'akru tanpa faedah. Juga pengeluaran wang, simpanan wang pekerja RM10,000. Sampai itu saya sentiasa berpesan kepada pimpinan kita, ingatlah, kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saya ingatlah itu. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah segalanya mungkin. Segalanya mungkin. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Ada bakat penuh bergaya, sebaya berempat, orangnya cilik. Apabila dekat pilihan raya, ia melompat berpatah balik. Jadi ini Pak Nazir kita ni, dia mengingatkan
supaya pimpinan, terutama parti kita, supaya berhati-hati. Kerana bila dekat pilihan raya ni, orang yang melompat tu mula nak patah balik, mula nak insaf diri. Jadi katanya lagi, beli ketupat di kampung Telik, bawa ke Yan tergesa-gesa. Pemimpin melompat, berpatah balik, jangan dilayan, biar dirasa. Jadi kata Pak Nazil, dia mengingatkan pimpinan kita, pimpinan parti-parti, mereka yang melompat ini, jangan dilayan, biar dia rasa terkial-kial. Terima kasih Pak Nazil yang saban malam menghantar kiriman pantun kepada kita untuk kita berkongsi bersama cara orang lama menyindir dan memberi teguran. Begitu juga sahabat saya, saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Kata saudara Nordin Malik, jalan ke sungai di waktu pagi, nampak bertelur seekor tuntung. Rezeki sawit harganya tinggi, beringat-ingat semasa untung. Jadi saudara Nordin, beliau adalah pejuang kepada anak-anak muda di sektor pertanian. Saudara, beliau mengingatkan kerana hari ini, saat ini nampak gayanya harga sawit dah mula meningkat tinggi. Jadi haruslah berhati-hati, beringat-ingat waktu untung ini. Jangan nanti bila dah habis, nanti bila turun pula, kita pun mengelonsor harganya, kita mula tersandar balik, saudara. Katanya lagi, berburu rusa, panah tersasar, lepas lari, sangatlah pantas. Dulu Malaysia, sawit terbesar, jiran serantau, bijak memintas. Ini kegusaran saudara Nordin, bahawa jiran kita mereka cepat memintas tentang kedudukan harga pasaran sawit kita. Saudara, jadi sebab itulah agar Menteri Komoditi mencari upaya supaya dapat dikekalkan, dapat dipertahankan harga sawit ini. Saudara, saya juga harus menyantuni sedikit Gedung Ilmu. Ini adalah pesanan daripada pemimpin-pemimpin terdahulu, warga bangsa kita yang mahu melihat agar pemimpin Melayu mempunyai sifat dan sikap terpuji. Itu digariskan dalam ungkapan pemimpin dalam ungkapan Melayu sebagaimana tercatat dalam buku terbitan Dewan Bahasa. Buku ini saya terima daripada Tan Sri Johan Jaafar. Terima kasih Tan Sri. Katanya ini sesuai untuk kita jadikan bualan, bidalan bila kita berbicara soal politik. Kerana menjadi kepantangan pada kita supaya pemimpin Melayu ini tidak seharusnya mereka itu selalunya kerana bakhil mereka lupakan wakil. Jadi wakil rakyat kerana kedekut dia lupakan rakyatnya. Kerana dunia dia lupakan usia. Kerana nafsu lupakan guru. Orang mengajar, guru di pondok, guru di sekolah mengajar kita supaya kita sentiasa menjaga nafsu kita. Jadi kerana nafsu lupakan guru. Kerana selera, lupakan amanah. Kerana pangkat, lupakan sahabat. Pimpinan terdahulu sudah melihat kemungkinan-kemungkinan ini berlaku. Pemimpin kita masa hari ini dan masa akan datang, jika mereka mengejar pangkat saja, mereka seringkali akan melupakan sahabat. Kerana kita amat mengharapkan agar pemimpin Melayu tidak hanya mengejar pangkat sehingga sanggup menjilat-jilat, mengejar harta, sanggup melata, mengejar kedudukan, mau melendan, mengejar pengaruh, sanggup bergaduh, mengejar dunia hingga mahu menginaya. Kerana mengejar pangkat dunia ini mereka sanggup bergaduh. Kerana itu kita amat mengharapkan, pimpinan terdahulu juga amat mengharapkan, janganlah hendaknya adanya pemimpin Melayu ke atas mengampu, ke bawah dia memalu. Bila tengok orang atas tu dia mengampu, ke atas memuji, tapi sedangkan ke bawah dia mengeji. Ke atas menjilat, sedangkan ke bawah dia menyebat. Menyebat tu dia memalu, mengata, sedang orang lain dia dia pemimpin di atas tu menjilat bagai naga. Ke atas menyanjung, sedangkan ke bawah ia menyombong. Sedangkan ke atas menyembah. Tapi bila ke bawah tu saudara, maksudnya rakyat jelata ini, ke bawah dia melapah, ke atas bermanis, sedangkan ke bawah dia menengking. Ke atas berelok-elok, sedangkan di bawah haruk piruk, haruk mengaruk. Ke atas berbaik-baik, ke bawah mereka cekik mencekik. Ke atas memberi, tapi ke bawah dia mencuri. Ke atas bersedap-sedap, sedangkan ke bawah selap menyelap.
itulah kita mengharapkan tidak wujudnya pemimpin Melayu yang sebegitu. Kita sambung lagi alam besok. Saya, baik seperti biasa, saya harus memberi peringatan pada mereka yang menyalin semula ataupun menyunting live saya ini dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab langsung atas sebarang suntingan anda. Begitu juga komen-komen yang anda berikan. Saya tidak akan bertanggungjawab kerana saya tak ada kemampuan untuk menahan atau menyekat atau menyelidiki satu persatu. Saudara, jadi selalu saya katakan kalau nak memberi komen, elakkan untuk memperkatakan, mempersoalkan tentang isu agama, isu rasis, isu istana yang bertentangan dengan undang-undang negara kita. Negara kita ada undang-undang, saudara. Jadi saya harap agar anda menyantuni dengan bahasa yang seharmonis mungkin. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Bila saya mengatakan pencerahan politik, datangnya saudara adalah daripada orang UMNO. Jadi jangan marah kalau saya memuji parti saya ataupun saya mempertahankan parti saya. Tapi saya tidak akan mempertahankan pemimpin yang kita lihat kadang-kadang menyalahi etika sebagai pemimpin. Ingat saudara, pencerahan politik ini berdasarkan kepada dapatan saya serta menurut pengalaman dan pengetahuan saya. Prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Bahawa kita rasa tak setuju, tak ada masalah. Kalau bersetuju pun tidak ada masalah. Kerana halaman ini, bicara ini bukan untuk menarik anda untuk percaya 100% kepada saya ataupun menyokong orang tertentu. Tidak. Matlamat saya untuk memberi pencerahan. Ya, kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni sesama kita, selama rakyat dengan situasi yang cukup harmonis. Ingat saudara, kerana hari ini saudara, bahawa sudah hari yang ke-91 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Tinggal lagi 9 hari. Dan kita harap dalam tempoh 9 hari ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh beliau untuk kepentingan bangsa kita saudara. Ya. Kita tidak lain yang kita minta daripada beliau. Bukan minta wang ringgit, tapi buah fikiran dan santunan untuk rakyat. Saudara, kerana kita tak mahu akhirnya beliau dilihat sebagai Perdana Menteri yang gagal. Cukuplah pemimpin terdahulu, akhirnya rakyat mengatakan Perdana Menteri atau pimpinan yang gagal. Kita mengharapkan agar Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri ini tidak mengulangi keadaan-keadaan seperti yang terdahulu. Tapi saya melihat keadaan sekarang ni tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Kerana hari ini saya menerima kiriman saudara daripada saudara Nisa Yusof berhubung kenyataan Menteri Kewangan Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul yang menyatakan bahawa pengeluaran tambahan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 secara one off katanya adalah tidak praktikal. Jadi saya cari juga di mana pula kenyataan ini keluar. Ya, saya menghubungi saudara Nisa Yusof agar beliau dapat mengirimkan. Sebab saya cari juga bila dapat kenyataan begitu, saya cari dalam laman-laman web yang lain. Kerana memang kenyataan itu agak memeranjatkan. Malahan ada komen pula kerana cadangan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja ini akaun 1 hasil iSinar iCitra. Jadi katanya pula ada mungkinkah kerana kerajaan nak gunakan simpanan rakyat untuk buat modal bajet. Itu saya cari. Akhirnya saya dapat satu rencana kiriman saudara Nisa juga yang mengatakan bahawa pemuda UMNO sendiri juga kecewa apabila tiada pengumuman mengenai pengeluaran wang sebanyak RM10,000 secara one off seperti yang dikemukakan oleh ketuanya Datuk Ashraf Wajdi Yusuki dalam memorandum yang berpandukan rintihan rakyat kepada Tengku Zafrul dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bila kenyataan Tengku Zafrul mengatakan keputusan kerajaan adalah tepat, jadi bagaimanapun katanya kerajaan telah pun membuat keputusan yang tepat apabila tidak membenarkan pengeluaran tambahan ini bertujuan ia adalah untuk kegunaan hari tua. Di sinilah saya mempersoalkan. Kalau itu kenyataannya, kalau itu maksudnya, kita bukan soal hari tua sekarang ni, rakyat dah susah. Memanglah kita tahu kalau hari tua tak ada pekerjaan, dah pencen, dah tak boleh bekerja untuk meneruskan kehidupan. Dan sekarang pun kita meneruskan kehidupan. Tengku Zafrul, do understand. Saudara, katanya ia adalah wang simpanan sendiri. Kena ingat, ini adalah wang simpanan sendiri, hasil titik peluh
yang sepatutnya digunakan pada hari persaraan yang mungkin lebih mencabar daripada COVID-19. Itu andaian anda. Tapi anda juga mengatakan bahawa negara kita, ekonomi kita akan pulih seperti sedia kala, semakin berkembang dengan baik. Jadi apakah jadi bertentangan kenyataan itu? Anda yakin sebagai Menteri Kewangan ekonomi kita akan pulih, dalam waktu yang sama takut pula nanti kemungkinan suasana lebih teruk lagi. Ini yang saya katakan I cannot brain. Sebab sebelum itu pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja pula telah memaklumkan, katanya hampir separuh pencarum, separuh itu 50% mempunyai simpanan kurang daripada 10,000 dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Kita tahu, bukan kita tak tahu. Tak payah nak sebut lah. Jadi mereka yang ada kurang daripada 10,000 tu bagilah berapa yang sepatutnya, bukan dikosongkan terus. Jadi kebenaran pengeluaran tambahan tidak praktikal untuk membantu rakyat dalam pasca COVID-19. Ini yang saya katakan, apa pula tak praktikalnya, rakyat tengah susah. Jadi katanya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja bimbang 30% ahli hanya tinggalkan RM100 saja untuk simpanan akaun satu. Nak buat macam mana? Dah susah. Itu saja yang ada. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Tengku Ali Zakri alias ni, dia kena ingatlah bahawa rakyat tengah susah. Masalahnya rakyat tengah susah. Tapi bila dia kata di sebalik kejayaan KWSP memberikan dividen yang agak tinggi kepada ahli-ahli meskipun berdepan berbagai cabaran pada tahun 2020, namun apa yang dapat dilihat adalah banyak simpanan ahli telah menurun. Memang pun kita tahu. Tak payah nak sebut. Rakyat nak tahu boleh tak boleh nak keluar. Tugas anda sekarang ini adalah memenuhi kehendak rakyat yang mempunyai simpanan lebih daripada 50,000. Bagi mereka yang punya simpanan ramai. Jadi ini yang menjadi masalahnya. Bila kata dia lebih kurang 30% daripada mereka telah keluarkan hampir ke semua wang persaraan mereka dalam akaun satu. Mereka cuma terpaksa tinggalkan RM100 dalam akaun sebagai syarat. Kita jangka 60% ahli pula akan menggunakan wang daripada akaun 2. Akaun ini adalah untuk memudahkan ahli untuk membeli rumah, bil perubatan dan pendidikan serta meningkatkan skim mereka. Itu kita tahu, bukan kita tak tahu. Itu yang ada. Itu upaya yang ada lah. Geramnya saya. Bukan soal nak beli rumah, nak hidup. Apa artinya kalau wang simpan, nanti bila esok nak beli rumah? Apa artinya kalau nak makan pun dah tak boleh? Rakyat tengah susah sekarang ni. Dan malahan saya mendapat juga dapat kiriman teman-teman yang memberi tahu bahawa ada pula sekarang ni Kumpulan Wang Simpanan Pekerja sedang memburu. Mereka tidak membayar caruman dan sebagainya. Kau nak buru apa? Hantarlah notis macam mana pun. Apa upaya nak minta, baik tu rakyat minta dikeluarkan wang mereka. Bukan minta semua pun. Jadi mana yang berkelaikan berilah. Jadi jangan pukul rata semua, tak boleh. Betul ada yang tinggal simpanan 100 saja dalam kumpulan, dalam akaun satu. Tu nak ada pula akaun 2 untuk beli rumah lah kononnya. Mereka nak hidup. Tolonglah. Saya harap agar Tengku Ali Zakri alias dapat menghayati masalah rakyat. Jadi walaupun beliau khawatir bahawa simpanan dah kurang dan sebagainya, dalam rumah dah tak ada duit, tengok ada tabung. Tabung itulah terpaksa dipecahkan. Kalau tidak macam mana nak beli makanan? Nak mengharapkan daripada bantuan, konon-kononnya adalah prihatin lah, bantuan COVID, PKP dan sebagainya. Ada yang tak dapat. Jadi perlu diselarahkan betul-betul. Buat kajian, wujudkan satu unit aduan. Saya mencadangkan supaya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja mewujudkan unit aduan. Dulu saya dah bagi tahu, wujudkan satu kaunter agar penyimpan dapat berhubung. Ini tidak, kadang-kadang kaunter tu bila rakyat nak masuk akses pun dah kan tak ada, tak dapat nak akses. Tak dapat akses. Buka supaya mereka dapat tahu, beri penjelasan. Akaun anda setakat ini banyak ini. Untuk kebaikan anda pengeluarannya banyak ini. Sepatutnya begitu. Bukan main pukul rata aja tak boleh. Bagaimana orang yang ada simpanan 1 juta, yang ada 500,000, yang ada 100,000? Tentulah mereka akan kecewa. Sebab ini wang mereka. Sepatutnya wujudkan kaunter untuk melayan. Kaunter bagaimana rakyat, penyimpan ataupun pelabur-pelabur yang menyimpan dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ini dapat berinteraksi. Ini keadaannya.
Saudara jangan ingat bahawa anda di Kepulauan Sebarang Pekerja letih. Saya pun letih sebab ramai sangat yang menghantar pada saya. Ini saudara Azhar Abdullah, di mana pernah susah tu, penuh je 24 jam dalam poket. Mereka memanglah betul saudara ni, mereka tak merasa pernah susah, rakyat tengah susah. Saudara Warana tu, janganlah rakyat salah pilih tu. Takut rakyat marahin terkurung lagi susahnya. Yang akhirnya dalam keadaan sekarang ni, walaupun boleh bebas untuk balik kampung sebagainya, tak ada pengertian. Saudara, jadi saya mengharapkan adalah mereka yang berada di kumpulan wang simpenan pekerja, perhatianlah terhadap untung nasib rakyat. Saudara, jangan fikirkan sangat, undang-undang itu. Kadang-kadang sudah saya katakan, kadang-kadang undang-undang ni pun, undang-undang Quran pun orang langgar juga. Ini masalah sekarang ni, kita mewujudkan undang-undang itu untuk kebaikan rakyat. Itu untuk menjaga kebajikan, untuk jaga keselamatan. Memang kita faham dan kita menghormati undang-undang itu. Tetapi ada kalanya boleh pindalah sebaik mungkin. Jangan kita pegang ikut rule saja. Okey, saya letih nak cakap soal Kepulauan Sebarang Pekerja. Mungkin malam besok ada dapatan saya besok, saya akan beri pencerahan lagi. Sekarang ni kabarnya bahawa Tuan yang Ketua Menteri Sarawak telah pun mengumumkan bahawa melalui awal ni berkuat kuasa pada 3 November 2021, iaitu 2 hari lepas. Itu Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Haji Abang Opin mengumumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Sarawak dibubarkan. Artinya dalam tempoh 60 hari rakyat Sarawak terpaksa mengalami pilihan raya negeri sebagaimana yang sedang berlaku di Melaka. Jadi kita mengharapkan agar jumlah COVID-19 ini dapat menurun, dapat dikawal rakyat-rakyat semua dan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk memilih pimpinan di Sarawak. Saudara, cuma saya tadi dapat juga satu kiriman, ini bicara daripada Jerman. Presiden saya, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, kali ini dia menghantar kiriman tu, dia seperti menyindir lah. Dia kata dia kata menurut catatan Datuk Seri Zahid, dia kata marah berbenar pendukung PBM kerana UMNO tidak bekerjasama dengan mereka pada pilihan raya negeri Melaka. Jadi ini telah dijangkakan. Jadi semakin kuat pula merentan serba tidak kena mengata itu dan ini tentang UMNO sejak kebelakangan ini. Ini kiriman kenyataan daripada Datuk Seri Zahid. Dan dia kata sebelum ini dengan angkuh, sebelum ini mereka mengangkuh mereka mau langgar UMNO di Melaka. Jadi kenapa pula nak merungut tak sudah-sudah sehingga sanggup melancarkan propaganda tidak masuk akal, kononnya majoriti ahli UMNO mau bersama PBM. Jadi ini beliau mengingatkan pada PBM, sudah-sudahlah menuduh UMNO tidak dapat bekerjasama dengan mereka sebabkan keegoan pimpinan UMNO. Sedangkan ramai mengerti seperti apa yang kerap kali diperjelaskan bahawa itu adalah keputusan parti. Keputusan akar umbi UMNO yang bertegas menolak sebarang bentuk kerjasama politik dengan PBM, seperti yang ditetapkan pada Pimpinan Agung UMNO 2020. Rakyat mengerti mengapa PBM sekarang ini gelisah, kata Datuk Seri Zahid, kerana mereka dalam keadaan yang cukup teruk. Mereka sedang takut dengan bayang-bayang sendiri kerana sedar tentang perbuatan dan kezaliman mereka terhadap UMNO. Jadi mereka waktu kononnya sebelum ini mereka pakat dengan DAP dan Pakatan Harapan untuk memfitnah UMNO dan para pemimpinnya sejak tahun 2016. Mereka berganding dengan DAP dan Pakatan Harapan menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional pada pilihan raya yang lalu melalui pelbagai tipu daya. Kini mereka perlu berdepan semula dengan UMNO dalam pilihan raya negeri Melaka sebelum sempat memanipulasikan ceritanya. Selepas fitnah yang ditabur oleh mereka sudah tumpul dan rakyat menyedari tentang kecurangan dan hipokrasi mereka sendiri. UMNO tenang-tenang saja. Kita fokus. Ini harapan Presiden kepada warga UMNO. Kita harus fokus kepada gerak kerja bersama rakyat untuk BN kembali mentadbir Melaka, menerangkan rekod dan kemampuan Kerajaan Barisan Nasional memakmurkan rakyat serta negeri Melaka, dan perlu diperjelaskan segala tomahan fitnah yang tidak benar dan mengingatkan rakyat Melaka apakah itu PBM dan Pakatan Harapan. Kerana ini permintaan dan harapan Datuk Seri Zahid yang kini berada di Jerman. Dia kata kita perlu meyakini
kebijaksanaan orang Melaka dalam menilai apa yang benar dan terbaik untuk masa depan mereka. Terima kasih Datuk Seri. Warga UMNO juga mendoakan agar Datuk Seri segera sembuh, supaya kembali ke tanah air. Banyak nak kita ladani. Rasa saya banyak pilihan raya akan dihadapi ni. Saya dapat kiriman juga. Ada orang bertanya pada saya, benarkah Tok Mat ini anti kerajaan Melayu? Ini adalah berpunca daripada kenyataan Tok Mat, tapi yang dipotong-potong. Sebab itu saya kata, bila anda mendengar satu kenyataan, janganlah culik sana culik sini. Sebab itulah di media sosial Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Mahsan dilabelkan sebagai pemimpin yang anti kerajaan Melayu Islam. Ia bermula apabila ucapan Tok Mat ketika pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional untuk PRN Melaka. Ia telah diedit dan diulas dan lari daripada konteksnya sehingga menggambarkan seolah-olah bela anti kerajaan Melayu Islam. Sedangkan Tok Mat Hassan menjelaskan, amalan pemerintahan Barisan Nasional adalah mengamalkan penyertaan dari pelbagai kaum dalam pentadbiran jentera kerajaan. Barisan Nasional tidak pernah mengenepikan penyertaan dan kepentingan kaum minoriti dalam pemerintahan. Itu memang prinsip asal kerajaan Barisan Nasional. Jadi apakah itu dianggap sebagai anti kerajaan Melayu Islam? Jadi kalau nak menuduh Tok Mat begitu, kita merasakan amat keterlaluan lah. Sebenarnya siapakah orang yang merosakkan muafakat bilang bangsa yang subur dalam muafakat nasional? Watak utama yang ingin melihat kehancuran muafakat nasional adalah PBM. Kerana mereka takut. Jadi dalam keadaan sekarang ini, mereka mengadun pelbagai cerita. Dan sesuatu benda yang saya kata pula dah sekarang ni, timbul pula satu cerita lagi bahawa pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis telah pun mengeluarkan kenyataan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap Claire Brown ataupun Claire Newcastle Brown kerana dia gagal hadir ke mahkamah dalam perbicaraan tuntutan fitnah. Tuntutan fitnahnya terhadap Duli Yang Maha Mulia Sultanah Zahirah Permaisuri Terengganu. Kerana dia didakwa di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan yang memfitnah Permaisuri Terengganu. Jadi orang macam ini, saya mengucapkan tanya kepada pasukan polis. Tak adil mahkamah, keluar orang tangkap. Di mana kamu berada, tak ambil kisah. Sebab kita pun ada juga, kita punya hubungan dengan Scotland Yard. Boleh digunakan hubungan negara kita, polis dengan Scotland Yard. Kita mahu agar ni makhlum ni dibawa datang Kuala Lumpur untuk menghadapi tindakan. No one is above the law. Jangan pandai-pandai buat fitnah. Sekarang harus menerima. Semua kita tahu dia bagaimana, dia dari penasihat, dia siapa yang menajanya untuk memfitnah pimpinan-pimpinan Melayu kita. Jangan ingat anda superior. Ini saya ingin mengingatkan kepada mereka yang bermain dalam laman sosial dan sebagainya. Kena ingat, berhati-hati. Kita ada undang-undang. Jangan mencabar warga bangsa kita. Jangan mencabar kesabaran kita. Dan hari ini saya dengar pula katanya Tun Mahathir nak bertanding lagi. Alamak. Sudahlah Tun. Dia kata apa? Dia nak bertanding lagi dalam PRU 15. Bagi saya ini semua retorik politik lah. Tak ada lain. Kerana apa, mengikut yang saya dapat, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau mungkin kembali bertanding dalam PRU 15 walaupun ia mungkin menjadi pilihan terakhir, the last choice. Kerana apa, ini adalah hasil daripada wawancara beliau dengan media sosial Vice News yang terdapat dalam YouTube. Sebab dia kata konon macam dululah, dia kata ramai penyokong, pengikutnya mahu dia melakukannya walaupun sudah dia sendiri tak nak bertanding, tapi orang ramai suruh saya bertanding lagi. Ini saya sudahlah Tun. Lebih baik tenangkan fikiran bersama keluarga. Dah. Saya kadang-kadang bersimpati sebab bila beliau diserang, memang kita tak nafikan beliau ada jasanya pada negara kita sebagai Perdana Menteri. Tapi kerana tindakan seorang juga akan mengungkit apa yang you lakukan, apa yang Tun lakukan, hingga berterabu, bercempera bangsa kita hari ini. Jadi atas tindakan politik yang Tun lakukan, sudahlah. Biarlah kami yang ada ini menjahit semula segala yang koyak, segala yang rosak ini. Biarlah generasi hari ini. Tak payahlah Tun. Lebih baik Tun duduk berehat bersama cucu menghadapi hari-hari yang mendatang. Usia pun dah 95 tahun Tun. Saya sebagai anak lebih muda daripada Tun,
Saya haraplah supaya jangan kacau lah politik ni. Tak ada mendatang faedah pun. Dan akhirnya makin lama makin dibenci. Apakah bukan budaya Melayu untuk memaki hamun, mencerca negarawan kita. Tapi Tun memaksa kami melakukan itu. Kalau Tun masih lagi nak bercakap soal politik, yang sudah tu sudahlah. Whatever mistake mungkin kita boleh maafkan. Cukuplah. Berilah kesempatan pada pimpinan hari ini untuk memperbetulkan segala ketempangan yang berlaku kesan daripada tindakan Tun dalam pilihan raya yang ke-14 dulu. Cukup-cukuplah. Sebab itu saya katakan, kalau boleh dalam usaha begini, wujudkanlah perdamaian dengan Datuk Seri Najib. Ini tak habis-habis lagi. Masih lagi. Macam ada dendam yang tak sudah. Janganlah bawa dendam itu sehingga ke kubur. Itu tak baik. Tun, kita umat Islam. Saya minta maaf lah dalam keadaan begini. Saya ingin menganjurkan pada Tun, sudah-sudahlah. Jadi anak-anak beliau, saudara Mukzani, saudara Mizan, saudara Mukris, Puan Datuk Marina, sabarkanlah ayah anda itu. Jangan sampai rakyat memaki hamun lagi. Sebab bila masuk dalam politik ni, memang orang akan mengkaji, melihat segala kesilapan. Waktu itu saya tak tahu nak. Dan hari ini saudara, kabarnya ni kita masuk dalam bab Melaka ni pula, sudah ada pula orang kabarnya. Ini bagi saya mungkin satu berita gosip. Tapi gosip di Malaysia ni selalunya benar. Kerana katanya sudah ada pihak-pihak tertentu dari parti-parti tertentu sedang menunggu siapakah calon-calon yang akan dipilih oleh parti untuk bertanding, untuk mereka hampiri dan menawarkan katanya sampai 5 juta ringgit supaya mereka tidak bertanding, tidak meneruskan untuk bertanding. Caranya mungkin merosakkan kertas pencalonan. Sebab itu besok Yang Berhormat Dato' Mak Hassan memanggil semua calon-calon dan supaya ada peguam-peguam yang mengisi borang. Jadi tak payah lagi calon-calon yang akan bertanding itu mengisi sendiri. Jadi peguam yang dipanggil oleh UMNO Malaysia supaya mereka tidak melakukan kesilapan. Sebab ramai. Dan saya lihat UMNO kali ini, UMNO Barisan Nasional, macam saya kata semalam, benar-benar bersikap anak jantan. Kabarnya masih lagi nak membeli. Nak membeli supaya jangan ada pertembungan. Kalau pada kawasan itu mereka rasa boleh menang, calon UMNO je beli. Nilai sampai 5 juta. Saya sudah lah. Cukup dah, tak perlu dah. Sebab itu dah besok adanya aku janji antara calon-calon dengan parti UMNO supaya mereka tidak mengkhianati, tidak melakukan lompat, dan kertas pencalonan mereka juga disaring, dilihat, dikaji. Ini tindakan yang baik. Saudara Azaz blog UMNO bye-bye, tak kisahlah, tak apalah saudara, itu pulanglah. Itu mengikut penilaian anda. Ya saudara, saya mengikut penilaian saya. Jadi saudara Satria Setiawan suruh Tun contohilah Pak Lah duduk diam-diam. Memang itu yang kita harapkan. Lihatlah macam Pak Lah, Tun Abdullah Badawi, dia menghabiskan usianya duduk berehat bersama keluarga. Sudahlah. Jadi Nuriza Said, jangan sampai rakyat kencing pula kubur nanti. Itu keadaannya. Saya tak mahu benda ini berlaku. Sebab warga kita warga cinta damai. Saya ini pula dah itu yang saya kata tajuk kita malam ini, segalanya mungkin. Sebagaimana yang saya ramalkan semalam, saya sudah pun wujud di Melaka. Rasa tidak puas hati bila nama pimpinan-pimpinan di peringkat bahagian dan adun yang digugurkan dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Apabila sudah tersebar senarai calon-calon, katanya dah bocor siapa nama calon yang bakal menerima watikah mereka di pilihan esok. Jadi sudah katanya, saya belum pergi ke Melaka lagi, dapatan saya sudah ada yang nak tutup bilik gerakan. Dah ancam-mengancam. Inilah masalahnya. Kadang-kadang saya marah ni pada pemimpin UMNO. Tak dapat. Anda dulu pernah bertanding yang didokong oleh warga UMNO. Sekarang ni berilah pula pada orang lain. Jangan rasa anda seorang saja nak menongkat langit. Ini kononnya nak tutup bilik gerakan, nak melakukan sabotaj. Saya dah pesan dah, jangan ada diulangi. Inilah kesilapan yang terdahulu. Jadi anda melakukan kesilapan, jadi apakah anda tergulung dalam pemimpin-pemimpin yang diragui oleh rakyat? Anda lah antara orang yang merosakkan imej UMNO selama ini rupanya. Dan hari ini saya rasa alhamdulillah
Bila Tok Mat panggil semua datang ke PWTC besok, sudah tercerna, sudah mula menjelma, baru kita tahu siapa sebenarnya parasit-parasit. Mereka ni lain tak ada. Aku tak dapat, biar agenda bumi hangus. Biar parti kalah pun tak apa. Tak bolehlah begitu. Nak tutup bilik gerakan. Pada ada juga ketua bahagian, dia kata kalau pandangan mereka tak nak terima, maka pimpinan atas fikir mesti dengar cakap. Inilah saya katakan, bila mereka menjadi ketua bahagian, menjadi pimpinan bahagian, mereka membeli jawatan. Dan hari ini mereka menagih laba. Jadi pimpinan parti mesti ikut kehendak mereka. Parti mesti adalah dia punya orangnya, penilaian satu persatu. Janganlah saudara mengambil tindakan yang sebegitu. Ya, perlembagaan memperuntukkan. Ya, saudara, memang perlembagaan memperuntukkan bahawa presiden, walaupun presiden mempunyai kuasa pemutus, dan kuasa pemutus itu juga bersandarkan daripada pandangan dan nasihat daripada bahagian. Itu kita tahu. Tapi bukan semestinya kita kena ikut kehendak bahagian. Sebab kadang-kadang ada juga calon-calon yang dikemukakan oleh bahagian itu tak bersesuaian. Malahan kalau dah 3-4 kali, 3-4 penggal jadi calon, sudahlah. Sebab rakyat sudah menuntut supaya adanya UMNO ini menurunkan calon-calon baru. Jadi saya tengok sekarang ni, ada pula mengatakan tengok senarai yang bocor tu seolah-olah tempah maut. Apakah ini sikap? Apakah ini sikap anda sebagai warga parti, orang UMNO? Tak sepatutnya begitu. Kita akur bila parti telah memutuskan Polan bin Polan ni je calon, kita kena beri sokongan. Jangan mikirkan diri kita sendiri saja. Apa dengan rakyat tu? Yang penting kroni-kroni dia mendapat projek. Itulah masalahnya saudara Imran Masara. Dan saya rasa saya bersetuju dengan Tok Mat. Dia bodoh saya. Tak usah pedulilah orang nak cakap apa pun. Kau nak kata ni kroni ke, kau nak cakap itu ke, tak usah pedulilah. Memanglah setiap kali bila musim pilihan raya, bila senarai nama dikeluarkan, memang ada yang tak puas hati. Bila tak dapat, dia kata tak puas hati. Tapi janganlah sampai merosakkan parti. Saudara, saya dapat tahu, kononnya ada urutan. Ada 2-3 bahagian lah. Di Melaka tu 5 bahagian aja, bukan banyak. 28 kursi. Jadi kita bertanding lebih kurang 20 kursi. 8 tu bagi pada gabungan dalam Barisan Nasional. Konon-konon saya dapat tahu. Konon-konon lah ceritanya. Don Rim, Don Tanjung Bidara, Don Air Limau, Don Sungai Rambai. Jadi kononnya katanya sebab bekas adun itu dah kena main. Maka nak tinggalkan PDM, itu pusat daerah mengundi. Janganlah begitu. Saya dapat tahu juga kabarnya Tabuh Naning pun berkecak. Ini kadang ada 56. Kawasan ini kawasan kita boleh menang. Jadi janganlah anda menjadi agen kepada parti pembangkang untuk merosakkan parti kita. Saudara Juri Yub, Puak Midin dah goyang. Betul, saya tahu. Sebab itu ada usaha untuk membeli. Kita tahu bukan kita tak tahu. Saudara Kamal ni Hanafi bin Saleh, udahlah tu, total 20 bulan Yub. Jadi sekarang ni sudah-sudahlah. Saya merasakan biarlah rakyat memilih dan UMNO menurunkan calonnya. Kerana menurut Pak Tok Mat, ini masalahnya bila Tok Mat dah menyerahkan bahawa UMNO Melaka menampilkan 90% muka baru. Ini kehendak tuntutan ahli akar umbi, bukan kehendak ketua bahagian. Kena ingat begitu. Jangan anda nak sabotaj parti. Cukup-cukuplah. Jadi besoklah jam 2:30 petang kita tunggu. Tapi bagaimanapun saudara, saya melihat bahawa sekarang ni warga net ataupun pemain-pemain media sosial, mereka juga seolah jadi macam wartawan zaman saya dulu. Nak cari scoop story. Scoop story ialah berita yang lebih dahulu. Zaman sewaktu saya jadi wartawan dulu, kami akan berusaha untuk mendapatkan berita panas. Jadi kalau boleh biarlah kita mendahului orang lain untuk disiarkan dalam akhbar kita. Tapi sekarang ni saya nampak warga net ataupun media sosial, mereka juga nak jadi cari scoop story untuk lamannya sebagai laman yang terdahulu daripada orang lain, mendapatkan berita-berita panas yang terpantas. Dalam pada begitu kadang-kadang ada ketikanya boleh mengundang masalah, tapi tak kisahlah ya saudara.
tidak ada apa pun dah sekarang ni, bukan scoop story ni dah. It's nothing already. Sebab sekarang ni berita dah di ujung jari. Sebab saya dapatan saya bahawa ini berapa nama ini kabarnya belum disahihkan lagi. Macam di Kuala Linggi, UMNO bakal menurunkan saudara Rosli Nordin. Begitu juga di Tanjung Bidara. Tanjung Bidara kabarnya Ketua Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Abdul Rauf Yusof. Di Air Limau, saudara Amir Bashir. Di Lendu, Datuk Sulaiman dikekalkan bertanding bagi kursi Tabuh Naning. Ini yang jadi pertikaian, bahawa katanya saudara Zulkifli Mat Zain. Ini muka baru di Rumbia. Cuma saya hairan, macam di Rumbia ni macam mana pula Mak Jalani Khamis ni? Ini calon daripada PKR. Ada dia kata tak betul ni kot. Jadi saya tengok bila Muhammad Jalani Khamis ini PKR punya ahli Dewan Adunya, takkan nak bertanding atas dekat UMNO. Saya belum dapat lagi Rembia, belum kesahihan. Tetapi di Gadik katanya calon yang dulu yang kalah pun diberikan juga, kerana ia merupakan calon dari MIC. Satu kursi lah dapat pada MIC. Sedangkan saya mengatakan ini masalah sebenarnya. Kalau pengundi-pengundi di kawasan Gadik ni, mereka menuntut supaya diturunkan calon Melayu. Itu saja. Mudahan supaya besok ada perubahan. Di Macap, bagi pada MCA, Durian Tunggal katanya Zahari Khalil. Di Asahan, saudara Fairul Nizam Roslan. Di Sungai Udang, Fasarul Mak Isa. Bagi Pantai Kundu, Muhammad Ali Muhammad. Itu timbalan timbalan perhubungan UMNO Melaka. Datuk Muhammad Ali Muhammad, yang saya katakan dia tidaklah kasar, orangnya lembut. Saudara, di Paya Rumput, saudara Rais Yassin. Di Kelebang katanya MCA Lim Ban Hong. Saya nampak MCA dia mengekalkan calon-calon yang terdahulu. Walaupun dia kalah, tapi dia akan mengekalkan. Ya, itu keadaan mereka. Parti mereka mencalonkan pada UMNO, Pejabat Barisan Nasional, maka diturunkan juga. Di Pekalan Batu, saya nampak di Pekalan Batu ni macam ada dua nama, iaitu saudara Puan Kalsum Nordin dengan Ridwan Ali. Saya tak tahulah. Tapi kabarnya Ridwan Ali ni Ridwan Ali adalah anak pada TYT. Kabarnya tiba-tiba ada nama Kalsum Nordin pula. Di Aikro, ini MCA Bukit Jalil, Hasnur Sidang Husin, Ayam Molek, Rahmat Maran. Di Kesidang, MCA Kota Laksmana, MCA. Saya kali ini seronok sebab saya nampak MCA dia masih lagi bersemangat. Jadi sepatutnya begitulah sifatnya. Dia tidak lagi nak bergantung pada kawasan yang majoriti Melayu. Di Duyung, Mat Nur Helmi. Kali ini saya nampak saudara Mat Nur Helmi ini, Abdul Halim ni, diturunkan untuk bertanding melawan DAP. Ini semangatnya saya tengok. Kita harus saya tengok lagi macam mana kedudukan pengundi di kawasan tersebut nanti, saudara ya. Di Bandar Hilir, Lee Chong Ling, Teluk Mas, Abdul Razak Rahman, Bemban, Ko Chin Han. Di Rim, Rim ni adalah anak kepada mantan Ketua Menteri Melaka Allahyarham Tan Sri Abu Zahar, itu Kadirah. Ini yang dikatakan bintang filem lah, bintang filem masuk politik. Di Merlimau, saudara Muhammad Akmal Saleh, dan di Sungai Ramai, saudara Hasan Rahman. Jadi kalau saudara lihat, macam di Linggi itu memang ada perubahan. Sebab calon yang dulu iaitu Ismail Osman digantikan kepada Rosli Nordin. Ini muka baru. Dan di sini kedudukan pengundiannya di Linggi, pola pengundinya 73% adalah pengundi Melayu, sejumlah 11,045. Sebab pilihan raya dulu, Ismail Osman daripada UMNO bertanding menentang Hasmoni Tambi daripada PKR dan Azmi Sambu daripada PAS. Kalau dicampurkan dua undi mereka pun masih lagi tak ada mencukupi. Kemudian di Tanjung Bidara, ini tempat itu dimenangi oleh Mak Rawi Mahmud ahli UMNO dulu. Ini yang kadang-kadang mantan Ado ni marahlah sebab Datuk Rauf Yusof yang akan bertanding. Apa khabar saudara Yahya Amin, saudara Ezi Kaza, Poin Kamal. Di Air Limau, Hamid Bashir ni dia menentang calon dulu adalah kawasan UMNO, Wakil UMNO Amiruddin Yusof.
diganti dengan Hamid Bashir. Kemudian di Lendu kekal Dato' Seri Salman Ali. Di Tabuh Naning, ini kawasan yang agak kritikal saudara, kerana dulu dimenangi oleh Latifah Omar daripada UMNO. Kali ini diletakkan Zulkifli Mak Zain. Di sini kawasan ni saya katakan Tabuh Naning tak dapat mula, kecoh pula dah di situ. Begitu juga di Rembia. Cuma di Rembia ni saya hairan lah, kerana ini kawasan ni yang menang tu Muhammad Jalani Khamis daripada PKR. Tapi saya belum dapat lagi nama. Tiba-tiba kena ada Muhammad Jalani juga. Kawasan ini boleh menang sebenarnya saudara. Kerana pengundi Melayu 65%, dan bukan Melayu 19%. Tapi di kedudukannya di Gadik. Sebab dulu pilihan raya dulu di Gadik, Panir Shelvan Picamutu daripada MRC dia dapat 4,085. Kali ini dia lawan orang yang sama, iaitu Saminathan Ganesan daripada DAP. Jadi dua ini akan bertarung sekali lagi. Sedangkan dulu masa dia menang pun majoritinya cuma 307. Peluang ada, tapi sebab tu saya katakan ini kawasan majoriti Melayu, 59%, China 23% dan India ada 16%. Inilah satu kawasan saja yang dihadapkan pada MIC. Bagi kursi Macap Jaya, kekal, Konai Kuang dia lawan dengan Jenny Lim. Masih lagi antara DAP dengan MCA. Kali ini kita lihat di Melaka saudara, MCA memang dia bergentak dengan DAP. Semua kawasan DAP MCA masuk. Ada satu sajalah yang DAP turunkan tu, yang UMNO masuk bertanding. Di Duran Tunggal dulu ini kawasan amanah ni. Jadi saudara Mak Sofi Abdul Wahab. Jadi calon yang diturunkan adalah Zahari Khalil, muka baru. Saya harap kerana di situ kedudukan pengundinya 68%. Melayu, bukan Melayu 22. Di Asahan saudara Fairul Nizam Roslan. Ni rasanya ketua pemuda ni rasanya. Saudara Fairul Nizam Roslan ni dia menggantikan Datuk Abdul Ghaffar Atan. Kawasan ini Datuk Ghaffar menang 275 undi majoriti, dan jumlah pengundian Melayu situ ada 63%. Bukan Melayu ada 34%. Di Sungai Udang, ini kawasan yang ditandingi oleh Idris Harun dulu, mantan Ketua Menteri. Kali ini calon UMNO adalah Mat Fazarul Mat Isa. Siapa yang ditandingkan daripada Parti Amanah kita tak tahu lagi setakat ini. Di Pantai Kundo, tentulah saudara Datuk Muhammad Ali Muhammad. Dia menggantikan tempat Nur Azman Hassan. Sinilah saya katakan tadi ada pergantian orang baru. Di Paya Rumput, Rais Yassin akan menggantikan Datuk Abu Bakar Mahdiah. Ini kawasan Muhammad Rafiq Nizamuddin daripada Parti Peribumi Bersatu. Kawasan ini kena berhati-hati. Saya elok kita ambil perhatian Paya Rumput, kerana ini kawasan Bersatu menang 12,102. Undi Melayu ada 61%. Tapi undi daripada bukan Melayu, Cina ada 30%. Kalau saya nampak Parti Peribumi itu hari menangnya pun kerana undi daripada penyokong-penyokong DAP. Kali ini kalau mereka meletakkan calon, chances untuk UMNO menang ada. Walaupun majoritinya agak besar waktu Muhammad Rafiq bertanding dulu. Tapi Muhammad Rafiq tidak akan mewakili PBM lagi. Dia ada calon daripada Parti Keadilan katanya. Di Kelebang, pertembungan semula Lim Ban Hong daripada MCA dengan Wu Tik daripada Parti Keadilan. Di kawasan ini saya lihat majoritinya 789. Ada ruang untuk MCA boleh menang kalau mereka bekerja keras. Begitu juga dengan Keadilan di Penggalan Batu. Penggalan Batu seronok kita tengok. Kerana anak TYT, dia memang dah bekerja keras, dia nak bertanding, dia akan menentang calon yang diturunkan oleh parti DAP. Ini pertembungan antara UMNO dengan DAP. UMNO adalah Ridwan Ali dan DAP menurunkan Muhammad Danish, iaitu setiausaha kerja ataupun sesuatu kepada satu calon, satu adun di Melaka. Ini agak menarik di Penggalan Batu, kerana itu hari beliau menang dulu pun dengan majoritinya 2,756. Kawasan ini 65% adalah Melayu, 28% bukan Melayu.
Jadi saya rasa ini pertandingan agak menarik di kawasan Pekalan Batu kerana anak TYT sendiri akan bertanding bergentap dengan calon daripada DAP. Di air keruh seperti biasa, Yong Fun Jual dia kekal daripada MCA. Cuma dulu MCA calonnya Chua Keng Hua. Ini calon baru daripada MCA. Di Bukit Katil, dulu calonnya saudara Yunus Hitam, tapi kali ini digantikan dengan Hasnur Hussein, calon muka baru. Kerana kawasan ini adalah kawasan mantan Ketua Menteri, iaitu Datuk Adli Zahari. Agak menarik saya di sini kerana Pak Azli bertanding mewakili Parti Amanah. Parti Amanah tentulah disokong oleh daripada DAP, saya dan PKR. Di sini pengundi Melayu 64, pengundi Cina ada 30%. Jumlah undi ada 25,000. Di Air Molek kekal. Air Molek kekal calon daripada Barisan Nasional iaitu Rahmat Mariman. Beliau kekal di kesidang pertandingan balas dendam antara Ng Chun Kun dengan Siah Su Chin, MCA dengan DAP. Di Kota Laksmana juga sama, Melvin Chua daripada MCA akan menentang Lau Chi Leong. Pertandingan repeat sekali lagi. Di Duyung, nampak gaya di Duyung ni ini hebat. Sebab sekali lagi UMNO Barisan Nasional meletakkan calon Melayu menentang DAP, Damian Yo Shen Lee. Sebab pilihan raya dulu UMNO meletakkan calon daripada MCA, iaitu Lee Kiat Lee. Tapi kali ini UMNO meletakkan Mat Nur Helmi Abdul Halim. Sekarang ni pengundi Melayu ada 60%. Permintaan anda dikekalkan bahawa UMNO telah meletakkan calonnya. Dia tak bolehlah nak kata nak tolak kerana gitu ini dah bagi alasan, sebab dia akan menentang Damian Yo Shen Lee daripada DAP. Jadi kepada saudara pengundi-pengundi di Duyung harus melihat keberanian UMNO. Betul-betul kali ini kita bersikap anak jantan. DAP pun kita tak calon. Walaupun di situ kedudukannya di Duyung ini pengundi Melayu 60, bukan Melayu ada 34%. Saudara, pengundi Cina ada 34%. Jadi saya mengharapkan agar warga Duyung dapat memperlihatkan sikap anda kali ini macam mana. Bandar Hilir, pertembungan balik semula antara Lee Chong Lee dengan Teng Kok Yu di Teluk Mas. Teluk Mas kekal calon daripada UMNO iaitu Abdul Razak. Itu hari dulu dia kalah dengan Nur Effendi daripada PBM. Kali ini Razak Rahman diturunkan sekali lagi. Ini yang katanya Teluk Mas ni yang katanya tak puas hati tu, sebab dia itu hari kalah tapi turunkan sekali lagi. Tapi bagaimanapun terpulanglah pada bahagian untuk macam mana, sebab itu hari majoritinya 1288. Kerana PAS dapat 3164. Ini terpulang kerana calon di situ ada PBM, Parti Pribumi. Percepuannya mereka mungkin pimpinan di situ merasakan bahawa PBM mendapat 7694 dan Abdul Razak dapat 6406. PAS dapat 3164. Artinya kalau PAS dengan PBM dia curi sikit, mungkin dia dapat 5,000. Kalau dia 5,000 mengurangkan calon daripada Nur Effendi daripada PKR dan sebagainya. Ini kursi yang agak menarik untuk dilihat. Teluk Mas, calon yang kalah dulu tu diturunkan sekali lagi. Di Bemban masih lagi pertembungan, cuma kali ini DAP menghantar orang baru iaitu Wong Fort Pin dan Teng Kok Q dari DAP menggantikan Wong Fok Pin. Tapi calon lama MCA Kok Chin Han masih terus diletakkan bertanding di situ. Bagi RIM, dulu kawasan ini dimenangi oleh UMNO, itu Ghazali Muhammad. Itu yang kata tak puas hati tu. Kali ini RIM mencalonkan iaitu Dira Tan Sri Abu Zahar. Kawasan ini kawasan UMNO. 66% undi Melayu, 19% bukan Melayu. Di Serkam kekal Zadiatan, sebab tadi dia menang, kali ini dia pun masih lagi dikekalkan untuk bertanding di Serkam. Bagi di Merlimau, walaupun calon daripada UMNO iaitu Saudara Roslan Ahmad, tapi kali ini UMNO menurunkan Dr. Akmal Saleh. Ini muka baru, tak tahulah saya
sebab calon amanah di situ majoritinya 130. Saya yakin kalau Dr. Akmal ni banyak berjasa di kawasan itu, mungkinlah rakyat. Sebab pengundi di Melayu di situ 69%. Hampir 70% pengundi Melayu. Di Sungai Rambai, kekal Hassan Rahman daripada UMNO yang akan menentang calon daripada PKR dan PBM. Itu gambaran yang saya dapat. Kita sambung besok selepas kita mendapat keputusan sebenarnya daripada PWTC berhubung dengan calon-calon yang sahih. Apa yang saya dapat itu adalah ramalan, saudara, jangan kita risau. Kita sama-sama menunggu keputusan besok untuk saya berpencerahan. Saya ucapkan anda selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Maafkan saya kalau ada hati anda yang tak puas hati. Kerana kalanya ada saya puji, ada kalanya saya kata tak sepatutnya. Sama-sama kita nantikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.